Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kembali lagi dalam perkongsian tip-tip daripada saya Muhammad Hanafi Hussein, pengerusi eksekutif Banglo IBS. Jadi hari ini saya akan bincangkan dan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan satu topik yang saya kira penting untuk tuan-tuan dan puan-puan yang berminat membina banglo di seluruh Malaysia, dan tapi mereka ada masalah dari sudut tapak ataupun tanah ataupun dipanggil sebagai lot banglo yang masih tak ada. Jadi bagi tuan-tuan yang tak ada tanah, saya hari ini berkongsi satu topik yang kita panggil sebagai tip ataupun 7 langkah mencari tanah lot. Jadi langkah-langkah ini ataupun 7 langkah ini dapat menjadi panduan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagi membeli tanah secara tunai ataupun melalui bank. Okey, apakah 7 langkah tersebut, tuan-tuan? Okey. Yang pertama, tuan-tuan kena pastikan tempat ataupun lokasi yang ingin dibina banglo idaman tuan-tuan dan puan-puan. Jadi contohlah, saya bagi satu contoh, tuan-tuan ingin mencari tanah di kawasan Sepang. Jadi Sepang ni ada banyak bahagian-bahagian ataupun kampung-kampung. Jadi pastikan mana lokasi yang menjadi idaman ataupun tempat-tempat yang strategik, yang sesuai, mungkin dekat dengan kampung, ataupun tuan-tuan rasa ingin balik kampung pasal pencen, dan apakah sasaran cita-cita tuan-tuan puan-puan nak duduk di kawasan-kawasan yang ada di Malaysia ini. Jadi lokasi ini penting supaya tuan-tuan dapat membuat langkah seterusnya. Okey, jadi ini antara benda yang perlu diambil perhatian, lokasi. Okey. Yang kedua adalah kita kena pastikan berapakah bajet untuk membeli tanah tersebut. Okey. Jadi biasa kalau katakan kita nak membina banglo, bajet dalam saya bagi contoh 200,000. Jadi 200,000, adakah harga itu sesuai dengan lokasi yang ingin pilihan tanah pilihan lot-lot banglo tersebut? Okey. Jadi bila katakan dengan adanya bajet 200,000, sama ada tuan-tuan dan puan-puan ingin membeli secara tunai ataupun secara bank pinjaman. Kebanyakan bank hanya memberi margin antara 60% ataupun 70% bagi setiap lot banglo. Setakat ini saya rasa tiada bank yang memberi margin sehingga 100%. Okey, jika anda pegawai kerajaan, biasanya untuk tanah ini dia memberi kelayakan dengan 50% daripada kelayakan masing-masing, mengikut kelayakan tuan-tuan sebagai pegawai kerajaan. Seterusnya, yang ketiga adalah kita panggil sebagai penentuan tentang hak milik. Jadi sama ada tuan-tuan dan puan-puan mendapatkan pendetailan itu daripada ejen-ejen hartanah, negotiator yang yang menawarkan lot banglo tersebut, ataupun melalui carian-carian di internet. Okey. Jadi langkah ketiga adalah tuan-tuan dan puan-puan perlu mendapatkan kopi ataupun salinan hak milik tersebut. Sama ada hak milik itu berbentuk hak milik individu ataupun secara perkongsian geran. Jadi hak milik, langkah yang ketiga, hak milik
perlu cek dia punya status. Okey. Dalam hak milik biasanya ada tertulis status grant itu. Bangunan kediaman, tanah tu sama ada pegangan bebas, reserve Melayu, ada pajakan, keluasan dia berapa, mukim di mana. Semua pendetailan tentang hak milik itu perlu dibuat satu carian persendirian, carian rasmi yang boleh diperolehi di pejabat tanah bagi setiap geran-geran tersebut. Jadi boleh mendapatkan khidmat peguam ataupun tuan-tuan dan puan-puan sendiri boleh pergi terus ke pejabat tanah dengan membayar sedikit bayaran. Biasanya dalam antara RM30 ke RM50. Okay, langkah seterusnya iaitu langkah yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan perlu membuat lawatan tapak. Ini satu langkah yang bagi saya hukum wajib kepada tuan-tuan untuk melihat lokasi sebenar. Di manakah geran-geran ataupun lot-lot tanah itu berada. Dan buat temu janji dengan ejen-ejen yang menjual tanah-tanah ini, sama ada melalui ejen ataupun direct dengan tuan tanah. Dan apabila pergi ke tanah tersebut, antara benda-benda yang tuan-tuan puan-puan kena cek adalah yang pertama, langkah seterusnya dia punya infrastruktur, dan kemudahan sekeliling. Adakah jalan jalan yang menghubungkan luar dengan tanah tersebut, longkang dia macam mana, sambungan elektrik ataupun parit, sambungan elektrik ataupun air. Selepas itu kemudahan-kemudahan asas seperti masjid, sekolah, kedai runcit, pasar raya, lepas tu klinik dan hospital dan kemudahan-kemudahan asas lain. Jadi ini penting sebagai satu benda yang akan membantu kita bila kita berpindah ataupun membina rumah di atas tanah tersebut. Dan yang seterusnya, yang ke-5 adalah ataupun yang ke-6 adalah jaringan. Okey, jaringan highway ataupun jalan-jalan utama menghubungkan jaringan jalan utama ni dengan tanah tersebut. Jadi langkah yang ke-6 ni penting supaya membantu kita untuk membuat aktiviti-aktiviti pada masa hadapan. Jadi kalau kita tiada kemudahan-kemudahan ini akan menjadi cabaran kepada tuan-tuan dan puan-puan bila duduk di atas tanah tersebut nanti. Kemudian yang akhir sekali, bila katakan 6 langkah awal ini telah diambil, barulah akhir sekali satu perjanjian jual beli perlu ditandatangani di antara tuan-tuan dan puan-puan dengan tuan tanah. Dan untuk langkah yang ke-7 ni, saya mencadangkan supaya perlu ada peguam jual beli yang dilantik oleh pihak tuan-tuan dan puan-puan sendiri bagi protect interest tuan-tuan puan-puan sebagai pembeli. Dan biasanya perjanjian jual beli bagi tanah tersebut mengambil masa 4 bulan, iaitu 3+1. Tuan-tuan puan-puan bayar 10% daripada harga belian dan baki 90% itu setelah loan dapat kelulusan daripada pihak bank ataupun pinjaman daripada kerajaan ataupun tunai selepas tempoh yang disyaratkan di dalam perjanjian tersebut. Jadi bila anda dah memiliki tanah tersebut, barulah proses seterusnya untuk membina banglo di atas tanah yang pihak tuan-tuan dan puan-puan beli. Itu saja 7 langkah ringkas bagi pembelian tanah lot supaya perkongsian ini mendapat manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan bye.